إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah Ta'ala ada pesan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu takut kepada Allah, hendaklah kamu gerung kepada Allah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu kata, kamu hajar, kamu beroyak perkataan yang betul. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dengan takwa kepada Allah, dengan kita beroyak benda betul, benda molek, Allah Ta'ala akan baiki amalan-amalan kita. Wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam khutbah saya pada hari ini, insya-Allah kita akan cakap tentang tasyabbuh, kita menyerupai orang bukan Islam. Khususnya kita duduk dalam perhujungnya tahun 2559, nak naik kepada 2560. Maka di hujung-hujung tahun ni ada macam-macam perayaan, macam-macam keramaian yang berlainan dengan apa yang diajarkan oleh Islam dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita kelih, bukan sekadar negeri-negeri hak Islam, negeri-negeri bukan Islam saja dak. Bukan negeri-negeri Islam pun ikut perayaan sama dengan perayaan yang bukan Islam, perayaan yang bukan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita terdapat di tempat kita dan tempat-tempat lain diletak bunga-bunga, dihiasi dengan bunga-bunga untuk nak menyambutkan tahun baru. Sedangkan tahun baru itu adalah bukan tahun baru Islam, adalah bukan tahun baru yang diperayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang umat Islam kita duk tiru-tiru. Sedangkan perkara yang tiru-tiru ni adalah yang dilarangkan oleh Nabi. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang duk tiru-tiru orang lain. Kita tiru-tiru orang yang berbukan agama kita, orang yang bukan agama kita, kita tiru. Nabi kata laisa minna, bukan daripada golongan kami. Bukan Nabi larang wala tashabbahu bil yahud wala bin nasara, jangan kamu tiru orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka kita terdapat di sekolah-sekolah, ongkon-ongkon kerajaan buat perayaan untuk nak sambut tahun baru, dengan bagi hadiah dan dengan tahniah, dengan ucap pimai kepada orang-orang sesama Islam. Sedangkan benda ni perkara yang curak nyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut saning. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi laisa minna, bukan daripada golongan kami. Dan kita, salah satu daripada perkara kita, agama kita, ialah agama kita dah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum, hari ni Allah Taala dah sempurna agama kepada kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan kami telah redha. Siapa yang tu ajaran Allah Ta'ala, insya-Allah dia dapat keredaan Allah.
Siapa yang turut Islam, insya-Allah dia akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Ikutan turut ni tasyabuh dengan orang bukan Islam, Nabi ada sebut di dalam satu hadis, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, lagi akan awak akan turut jejak lakah, perangai, kedudukan orang-orang yang sebelum daripada kita, shibran bi shibrin, sejeka demi sejeka, wa zira'an bi zira'in, seta demi seta, kau sari kau dekat, kau sari kau rapat, hatta law salaku juhra dabbi la salaktumuh. Kalulah orang bukan Islam masuk di dalam lubang dab sekalipun, nascaya kita ikut sama. Ini Nabi telah dah cerita. Nah, jadi jejak lakah Yahudi dan jejak lakah Nasrani kita akan tiru, kita akan ikut. Nah, pasal tu kita terdapat orang-orang muda pada masa sekarang ni minat tiru kemajuan. Kapal yang demo boleh buat, jaruak dia yang demo boleh buat, kereta yang demo boleh buat, demo palit daripada negeri demo, kita tak tiru. Subhanallah. Umat Islam dia tidak tiru di segi kemajuan yang ada di negeri orang Eropah, orang bukan Islam. Patutnya kalau kita nak tiru, kita tiru kemajuan, tiru kereta yang dia buat, tiru terosak yang dia buat. Orang-orang muda dia sibuk dengan rongan, sibuk dengan kerja. Tapi orang-orang muda kita tidak sibuk dengan benda tu. Kita tiru benda yang menyeleweng daripada agama. Kita tiru akhlak, perangai, pakaian, kedudukan, kita tiru demo tu. Nah, adapun kemajuan yang demo buat, kita tinggal dan kita tak padu kepada mereka itu. Kita dapati orang Europe, orang negeri-negeri yang maju, mula daripada pagi belum subuh dia bangun dan dia pergi kerja pada waktu petang dia kelik. Tapi kita terdapati orang-orang wairung tempat yang kita pukul 10 kadang-kadang tak bangun lagi. Pukul 11 duduk di kedai kopi. Nah, pukul 4 kadang-kadang tak ada nak semayang, bergaduh dengan main bola, wal-iyazubillah. Jadi perkara-perkara ni lah kita tiru tasyabuh, benda yang menyeleweng dengan agama kita adalah perkara yang dilarang. Nah, sesoalnya kita besar, khususnya tahun baru ni serupa dengan hak kita dah. Nah, kita besar kemajuan hak tahun baru ni. Nah, nak sambut tahun baru ni serupa dah salah satu daripada rukun Islam dah, wal-iyazubillah. Tapi Allah Taala kata, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan hendaklah kamu dirikan sembahyang, dan hendaklah kamu tunaikan zakat, dan kamu rokok di masjid serta orang-orang rokok sembahyang di masjid. Kata ulama berdasar ayat ni, warka'u ma'ar raki'in, kita kena sembahyang di masjid. Berapa orang-orang muda boleh sembahyang di masjid? Nah, berapa orang muda yang tiru Nabi, tasyabuh bi Rasulillah, ataupun kita turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang masjid. Kalau kita duduk sibuk dengan tiru orang bukan Islam, tapi sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masjid tak ada siapa nak masuk, wal-iyazubillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini salah satu daripada rancangan orang bukan Islam terhadap umat Islam untuk nak menghancur dan nak menjauhkan umat Islam daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, umat Islam kita tiru, kita tiru perangai, khususnya apabila siapa masa nak pindah daripada tahun lama, tahun dulu saya tengok tapa tahun baru pi kau untuk nak masuk pi mai tadi, dia countdown malam tu, dia bilang 10 hingga sampai kosong. Nah, bila ketika HP dah tutup semua, nah, pergaulan di antara lelaki dah jadi bebas, arak, benda-benda mabuk, dadah dan sebagainya tersebar di antara kalangan orang muda duduk bilang kerana ria sukanya apabila cukupnya kosong tadi untuk tanda kata dah sampai tahun baru. Sebenarnya semenjak daripada kita beranak hingga sampai sekarang ni kita duk countdown untuk nak masuk kubur. Nah, kita tak pernah mikir kesedihan kata kita ada amalan gapo untuk nak pergi dalam kubur. Kita bergaduh countdown dengan benda yang suka hati kata kita boleh tahun baru. Umur kita kalau tahun ni tahun 59, umur kita 51. Apabila siapa tahun lagi akan datang ni 52. Kalau umur kita Allah Taala kata catat 52, maka tak lama dah kita nak masuk kubur. Bahkan tunggu hari yang kita nak masuk kubur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tiru orang bukan Islam dengan benda-benda ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rupa tiru yang kedua yang kita minat tiru, saat ni kita tiru
bergaulan dengan hari perayaan dia. Kerana perayaan setiap agama dia ada perayaan. Islam kita ada perayaan raya, hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Orang Buddha dia ada agama dia ada perayaan dia, ada hari nyimbu, ada loi katung. Orang Kristian dia ada hari beranak. Nah, hari beranak Nabi Isa sebagaimana yang dia dakwa, dan juga agama Yahudi begitu juga dia ada hari raya bagi dia. Nah, tapi peliknya umat Islam kita ambil habis, kokok habis. Hak kita pun kita ambil, hak demo pun kita guna, wal iyadzubillah. Ambil habis. Atas dia sore hak nama Muhammad tu ada berlaku, hak Kristian pun ada, hak Buddha pun ada, loi katung pun masuk. Nah, tak pimai pun ada. Hari nyimur pun kita masuk simbol sekali dengan demo juga, wal iyadzubillah. Itu kedudukan kita pada masa sekarang, kaum muslimin yang dirahmatullah Allah. Dan juga perayaan hari raya adalah dia ada hubungan rapat dengan akidah dia. Orang Kristian dia telah kufur pada Allah kerana dia kata Allah Subhanahu wa taala itu Isa. Innallaha huwal Masih ibn Maryam. Allah Taala ialah Nabi Isa. Itu akidah orang bukan Islam. Akidah orang yang kita nak raya, nak sambut tahun baru ni, dia kata Allah Taala itu ialah Nabi Isa dan Sayyidah Maryam itu ialah bagi Allah Taala. Jadi kita pakat duk sokong, duduk akad. Nah, sedangkan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama dia berpendapat dia kata kalau kita sokong, kalau kita duk beraya, nah, lebih bahaya daripada kita menaruk lagi. Kita menaruk sekadar dosa besar ya, tapi kita duk sokong ni adalah mengakatkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyazbillah. Satu. Yang kedua pula, tipu daya orang bukan Islam, khususnya kita kena hisap pada akhir tahun ni. Dan setara mana kita dengan Allah Taala, setara manakah kita orang-orang muda kita tiru tak tiru Nabi, tiru orang bukan Islam. Yang kedua, tiru bentuk pakaian tabarruj, pakaian dedah aurat. Kadang-kadang tok lebah di masjid, bini tak boleh tutup kepala lagi, wal iyadzubillah. Kadang-kadang tok lebah lekat piyah tak kepala tapi anak pakai ketat lagi, wal iyadzubillah. Kita tiru pakaian daripada orang Europe, pakaian semua pakaian Islam kita jauhkan, pakaian semayang kita jauhkan. Kita tiru pakaian. Kalau orang Europe pakai seluar ketat, kita ketat etek sehingga perempuan ikut ketat sama. Kalau orang Europe pakai seluar carik di lutut, kita pakai carik etek. Nah, kalau orang Europe song bojeng, trojeng ke bojeng guting, licing habis melekeh stopok saja rambut, kita tiru supaya orang Europe juga, wal iyadzubillah. Ini kedudukan kita umat Islam yang Nabi kata la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, hadis yang saya baca tadi, kaum muslimin dirahmatillah Allah. Kadang-kadang bini kita yang pergi kerja, nah, kita tidak soal tentang pakaian, sedangkan kita ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti sebagai pemimpin dalam keluarga. Bini kita pakai ketat, bini kita pakai kain skot sekerat, bini kita pakai baju sekerat. Semua itu disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan larang, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sekali-kali kamu tabarruj, kamu berdedah aurat seperti orang jahiliyah pada masa dulu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan dengan perempuan ini juga, wattaqun nisa wattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi pesan dua perkara. Hendaklah kamu kena beringat dunia, harta dunia. Kita hipung sekadar harta dunia. Rumah kita ni masya-Allah kita buat comel-comel. Rumah kita cat, dan ada katil, ada beti cukup. Tapi kita tak pernah mikir rumah yang kita nak masuk tak akan klik lagi dalam kubur, kita tak ada buat apa sekarang, wal iyazbillah. Rumah yang kita duduk ni penuh dengan beti, makan ni buah kayu. Sedangkan benda tu kita akan tinggal. Kita beri kepentingan amalan kita sikit daripada kepentingan kita beri kepentingan dunia lebih daripada amalan kita. Kita beri kepentingan kepada kereta hak 4 pintu kita. Kita beri kepentingan kepada kebun kita. Tapi kebun yang kita nak masuk dalam kubur, setor 2 setor yang tidak ada api itu kita tidak beri kepentingan. Kita tidak pernah hisab. Kita tidak pernah kabar kata kita nak guna gapo ketika duduk dalam kubur. Pasal tu Nabi pesan wattaqud dunya wattaqun nisa. Hendaklah kamu takut dunia dan hendaklah kamu takut perempuan. Khususnya pada masa sekarang ni. Nah, ramai orang-orang tertipu, ramai orang-orang mabuk dengan perempuan yang bukan isteri dia. Khususnya apabila zahirnya internet, adanya telefon di dalam tangan, adanya kemudahan nak buat perhubungan sehingga isteri orang, anak orang kita buat hubungan, wal iyazubillah. Setengah-setengah orang-orang yang ada pakat guna kereta cahaya hitam, cermin cahaya hitam untuk nak gena orang perempuan pergi berzina dan pergi buat benda maksiat supaya orang lain tak nampak.
Tidak khabarkah Allah Subhanahu wa taala dialah yang nampak, yang lihat perbuatan mereka itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga kedudukan pakaian anak-anak kita, kita setengah-setengah pemuda-pemuda penuh dengan rata ditekak. Tidak boleh beza kata dia orang perempuan ke lelaki. Rata penuh ditekak. Pakaian tadi tidak beza orang lelaki, tidak beza dengan perempuan, perempuan tidak beza dengan lelaki. Bagaimana kalau kita nak jawab, kita nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak ngaku kedak kita ni. Nabi nak ambil kita boleh minum kedak dalam kolam Nabi. Kalau Nabi kelih kita tak nampak kata kita umat dia, wal iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan pakaian yang kita nampak ti, sesoalnya kita ulang. Pasal tu tempatan kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, khususnya apabila ada perayaan-perayaan, apabila ada berlomba motor, apabila khususnya orang-orang muda, kita dapati orang muda mati berlomba dalam keadaan berlomba motor. Orang-orang perempuan bergena 3, bergena 4 dengan lelaki, kita tak khabar. Itu anak kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, khususnya akhir tahun ni. Jangan kita tiru orang bukan Islam. Jangan kita tiru kedudukan yang orang bukan Islam. Kalau kita tak ubah diri kita pada tahun ni, kita kena ingat wallahu alam, kata hak tahun lagi akan datang kita boleh duduk ke tak. Kerana umur yang kita duduk ni ada 3 ulama kata. Yang pertama hak lepas dah. Hak lepas dah, amalan hak kita buat, amalan yang kita kerja, dan hak sekarang ni hak lon ni kita duduk. Dan hak esok hari. Ada pun hak esok hari kita tak tahu kata kita nak pergi bila. Kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bila. Pasal itulah kita penuhkanlah amalan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati tempat-tempat tadi penuh dengan maksiat, penuh pergaulan bebas di antara lelaki dengan perempuan. Negeri kita yang kita duduk ni, Allah Taala cuba macam-macam maksiat. Cuba daripada perkara-perkara yang Allah Taala larang, wal iyadzubillah, minta Allah Taala jauh. Pasal tu satu kali ketika seorang lelaki pakai pakaian seperti pakaian orang bukan Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi thiyabul kufar, anna hadhihi thiyabul kufar, sesungguhnya ini adalah pakaian orang bukan Islam, fala talbisuha, jangan kamu pakai. Nabi larang kita berpakaian, khususnya kita tiru orang bukan Islam, wal iyadzubillah. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Yang ke seterusnya, kita menyerupai di dalam pengajian bahasa orang bukan Islam. Kadang-kadang bahasa orang bukan Islam kita ambil penting. Tak salah kita nak mengaji bahasa, tapi salahnya kita bui kepentingan ngaji bahasa Inggeris, kita bui kepentingan ngaji bahasa Cina, kita bui kepentingan mengaji bahasa tu bahasa ni, tapi dalam masa tu kita tak pernah bui duit kepada anak kita suruh ngaji Quran. Bahkan ayah sendiri pun tak pandai nak baca Quran, wal iyadzubillah. Kita bui kepentingan bahasa kepada bahasa yang tidak nak bapa kau kita tak mengaji bahasa yang kita nak kecek dia dalam syurga. Kau kita tak masuk syurga dulu lagi dah di atas dunia, wal iyadzubillah. Cuba kita tanya anak kita beri kepentingan untuk nak baca Quran ni banyak mana? Khususnya di akhir tahun, kita pernah hantar di tadika ke dak anak kita. Kita pernah hantar ke dak di sun-sun untuk nak uji anak kita mengaji Quran. Tapi masya-Allah, kalau tempat sun pasar bahasa Inggeris ni penuh, kita jom cabut duit 3,000, 4,000, 5,000 untuk nak habis satu kos. Tapi kalau ditutup saja untuk nak ngaji Quran 200 kok, berasa berat, wal a'udzubillah. Berasa berat, sedangkan torosak hak kita dok beli dalam poket tadi belah-belah ribu. 20,000 sampai 30,000. Berlomba untuk nak comel, untuk nak jangok kata kita orang ada duit. Tapi kita tidak tunjuk pada Allah Ta'ala kalau kita ada duit untuk nak hantar kita, nak hantar anak kita suruh mengaji dan belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Dan salah satu daripada rupa yang kita tasyabbuh, kita menyerupai orang bukan Islam, ialah kita gunting rambut. Kadang-kadang anak perempuan gunting sampai di telinga anak, tak boleh beza kata orang lelaki ke orang perempuan. Kadang-kadang orang lelaki sepatu juga
kerak rambut, tidak beza dengan darah, tidak beza dengan orang main bola, wal-iyazubillah. Nah, kadang-kadang bukan sekadar tu pula, jom habis duit ribu-ribu untuk nak comel rambut dia tadi, untuk nak dedah rambut dia kepada orang ajnabi yang bukan suami dia, wal-iyazubillah. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam satu hadis, nah, ru'usuhunna ka asminatil bukht. Nah, satu golongan di akhir zaman, mereka itu atas kepala mereka itu serupa dengan nguhuta. Tinggi dia letak sanggur rambut tadi. Nah, la yadkhulnal jannata wa la yajid rihaha. Mereka itu tidak akan dapat bau syurga dan mereka itu tidak akan dapat masuk ke syurga. Umat Nabi segolongan daripada umat Nabi ialah mereka itu orang panggil buat rambut. Nah, buat rambut untuk comel kepada nak dedah aurat kepada orang bukan suami dia. Setengah-setengah pakai hijab tapi dia pakai kepurung atas kepala, nak nampak kata rambut dia tinggi, rambut dia molek, rambut dia lebat, wal-iyazubillah. Golongan ni Nabi kata la yadkhulul jannah, la yadkhulnal jannah, tak boleh masuk syurga, wal-iyazubillah. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan juga tasyabuh kita yang ada di tempat kita ni, kita menyerupai di dalam perkahwinan kita. Nah, kalau nak nikah, Tok Khatib mula khutbah, masya-Allah, akad khutbah, mula dengan bismillah, tapi kita apabila kita pergi bawah, kita guna gi pasang lagu dan gi pasang dikir, wal-iyazubillah. Nak boleh anak soleh lagu mana? Nah, Tok Khatib di masjid akad dengan bismillah, baca khutbah, mula comel kita mula, tapi apabila pergi bawah saja kita tiru orang bukan Islam, tak tiru apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru benda lain. Nah, kita tak tiru kedudukan Nabi, PE perangan Nabi, kita tak tiru. Dan PE perangan Nabi, khususnya PE perangan Nabi ni benda yang lebih dekat untuk nak masuk syurga Allah Taala. Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan Nabi, duduk dengan Nabi dalam syurga di hari kiamat, ahasinukum khuluqa. Orang yang akhlak comel, orang yang akhlak baik. Kalau kita nak duduk dengan Nabi, kita tidak pakat Nabi, kita dekat sahabat Nabi, tapi tekek untuk nak masuk syurga, untuk nak duduk dengan Nabi ialah kita comel akhlak. Cara nak comel kena tiru Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kita lah akhlak yang Allah Taala cap kata akhlak yang paling mulia dan akhlak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tasyabuh juga orang tempatan kita dengan orang bukan Islam ialah kita minat dengan lagu. Nah, lagu di dalam terasa anak-anak kita penuh dengan berzikir, penuh dengan lutung dan penuh dengan lagu, wal-iyazubillah. Kita tiru orang bukan Islam. Tapi kalau tanya berapa juzuk dalam Quran, di dalam telefon tak ada jawab, tak ada. Bahkan tak ada surah pun, tak ada satu surah pun di dalam Al-Quran. Bukan di dalam terasa dia, bukan sekadar dalam terasa, dalam hati dia pun baca Fatihah telo-telo, wal-iyazubillah. Tapi kalau suruh bawa lagu lacah. Tapi kalau suruh baca Quran, pelek baca Quran sah tak sah, baca semayang itu pun sah tak sah, wal-iyazubillah. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, perlu kita hisapkan anak-anak kita, dan khususnya akhir tahun, dan kita jangan tasyabuh dengan orang bukan Islam, dan kita ambillah agama Islam dan contoh tauladan daripada Nabi supaya kita jaya dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، واحشرنا اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين ورب العالمين. وأقيموا الصلاة.